Shalom saudara-saudari, sekali lagi kita datang ke depan Tuhan pada hari Tuhan, nyanyikan lagu Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di syurga, kami bersyukur Engkaulah Tuhan kami yang selalu bersama-sama dengan kami, Bapa. Engkaulah Tuhan yang ajaib, Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Tiada yang susah, tiada yang mustahil bagimu, Bapa. Pada pagi ini, Bapa, biarkanlah kami mendekati-Mu sekali lagi, Bapa. Pada hari Tuhan ini, Bapa, kami mau nampak, kami mau bertemu dengan-Mu, Bapa. Biarkanlah jiwa raga kami bersuka cita, Bapa. Dan kami mohon agar Engkau menyucikan segala dosa kami, Bapa. Biarkanlah kami putih seperti salju, Bapa. Supaya kami boleh datang ke depan Tuhan yang Maha Kudus ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, mari kita merenung daripada Mazmur 39 ayat 8 hingga 14. Mazmur 39 ayat 8 hingga 14. Apakah yang boleh aku harapkan, ya Tuhan? Aku berharap kepadamu, selamatkanlah aku daripada segala dosaku, dan jangan biarkan aku menjadi ejekan orang dungu. Aku diam dan tidak membuka mulutku, kerana inilah perbuatanmu. Janganlah hukum aku lagi, aku hampir mati kerana pukulanmu. Engkau menghukum dosa manusia dengan teguranmu, dan seperti gegat Engkau memusnahkan kesukaan mereka. Sesungguhnya hidup setiap orang seperti hembusan nafas sahaja. Dengarlah doaku, ya Tuhan, dan sambutlah rayuanku. Janganlah diam ketika aku menangis. Aku menjadi tetamu-Mu hanya untuk sementara, seperti nenek moyangku. Janganlah ganggu aku supaya aku dapat sedikit kebahagiaan sebelum aku meninggal dan tiada lagi. Saudara dan saudari, lanjutan daripada ayat semalam itu yang mengatakan bahawa hidup kita begitu singkat, begitu terhad. Masih ingat? Ya, saudara dan saudari, ya betul. Manusia begitu terhad, begitu singkat umur kita. Jadi kita seperti bunga. Bila kita berbunga, wow, begitu cantik. Tapi tidak lama kemudian kita akan layu dalam sekelip mata. Saudara dan saudari, jadi siapakah yang kita boleh harapkan, saudara dan saudari? Ya, jadi kita begitu singkat, begitu terhad. Siapa pula yang kita boleh harapkan? Yang tidak singkat, yang tidak terhad itu, saudara dan saudari. Jadi tiada sesiapa pun ataupun tiada apa-apapun yang kita boleh harapkan di dunia. Tak kira itu wang, itu kuasa, itu keturukan, itu kawan, itu keluarga, itu kekasih, ataupun majikan, ataupun YB, ataupun ahli politik yang lain. Semua tidak boleh diharapkan. Kerana semua itu adalah singkat dan terhad juga, saudara dan saudari. Amin. Jadi saudara dan saudari, hanya satu perkara, hanya seorang saja yang kita boleh andalkan, yang kita boleh harapkan. Siapakah dia, saudara dan saudari? Iaitu diarahkan di sini ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Apakah yang boleh aku harapkan, ya Tuhan? Aku berharap kepadamu,
sahaja. Saudara dan saudari, semua yang lain tidak dapat diharapkan. Hanya seorang saja yang patut kita harapkan sepenuhnya. Siapakah dia? Yaitu Tuhan pencipta yang kekal. Saudara dan saudari, kerana dialah Tuhan yang pegang janji selama-lamanya. Saudara dan saudari, orang di dunia ini akan berubah, ya. Sekarang dia boleh menjadi kawan yang setia. Mungkin esok dia menjadi musuh kita, saudara dan saudari. Hari ini mungkin dia berbahasa manis, tetapi esok mungkin dia berbahasa busuk, saudara dan saudari. Manusia ini mudah berubah. Walaupun kawan yang berpuluh-puluh tahun pun kita nampak di dalam politik, tiada kawan yang selama-lamanya, dikatakan oleh Kapasing, saudara dan saudari, kerana orang akan berubah. Orang akan mati. Bila orang itu setia, biarpun dia setia, tapi bila dia mati, janji itu tidak akan ditunaikan lagi. Ataupun anak-anaknya tiada kewajipan untuk menunaikan janji bapa ibu bapa mereka. Jadi saudara-saudari, hanya Allah. Kerana Allah tidak mempunyai sebarang niat, tidak mempunyai sebarang muslihat, saudara dan saudari, dan dia tidak ada keperluan untuk berubah, saudara dan saudari, kerana dia menguasai, dia memiliki segala sesuatu, segala kebendaan, segala yang terbaik dimiliki oleh dia. Jadi dia tidak perlu berubah-ubah. Dia tidak perlu memungkiri janji kerana dia sudah mempunyai segala sesuatu. Jadi saudara dan saudari, Allah ini memang dia akan pegang janji. Dia akan menjaga, melindungi, memelihara kita dan menjadi pengharapan yang satu-satunya kita untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari, oleh itu dia layak diharap oleh semua umat manusia. Saudara dan saudari, hari ini siapa yang kamu harap-harapkan? Waktu kamu mempunyai masalah, siapa yang kamu harap-harapkan? Setiap hari apa yang kamu lakukan? Ada orang dia mengharap-harapkan duit, saudara dan saudari. Ada orang dalam sepanjang COVID-19 ini, walaupun bekerja, walaupun mendapat gaji, tapi dia juga berusaha banyak untuk menyimpan wang yang banyak. Kerana takut suatu hari nanti akan hilang kerja ekoran daripada COVID-19. Jadi hari-hari dia fikir, macam mana saya menyimpan wang yang banyak, wang simpanan yang boleh tahan 6 bulan dan sebagainya, saudara dan saudari. Nah, ini mungkin diharapkan oleh manusia, wang itu. Tapi saudara dan saudari, wang itu akan hilang. Wang itu akan musnah. Tapi saudara dan saudari, Tuhan yang menciptakan wang, Tuhan yang mengurniakan wang itu tidak akan hilang. Amin. Kita patut berharap sepenuhnya kepada Tuhan daripada berharap kepada wang kita, saudara dan saudari. Kalau kita berharap kepada vitamin, supplementary, kita berharap kepada ubat-ubatan untuk menjaga kesihatan kita, saudara dan saudari, ya, mungkin itu dikurniakan Tuhan. Tapi itu bukan sesuatu yang kita boleh harapkan. Ubat juga ada ubat yang salah. Betul, saudara dan saudari? Vitamin juga akan mempunyai side effect jika kita terambil dengan perkara-perkara yang bertentangan dengannya. Saudara dan saudari, sesuatu yang baik mungkin akan menjadi sesuatu yang sesuatu yang baik mungkin menjadi sesuatu yang buruk, saudara dan saudari, untuk kesihatan kita. Jadi hanya Tuhan sahaja yang kita boleh harapkan. Saudara dan saudari, mungkin kamu harapkan kepada seseorang kekasih kamu. Tapi saudara dan saudari, kekasih kamu pun tidak akan selama-lamanya berada di sisi kamu. Ibu bapa pun tidak akan selama-lamanya di sisi kamu. Betul? Hanya Tuhan yang akan berada di sisi kita selama-lamanya. Jadi haruslah kita hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara dan saudari, kenapa kita patut berharap kepadanya? Ayat 9 sampai 12 teruskan menghuraikan sebab-sebabnya kita patut berharap kepada Tuhan ini. Ayat 9 kata, selamatkanlah aku daripada segala dosaku dan jangan biarkan aku menjadi ejekan orang dungu. Nah, saudara dan saudari, di sini menunjukkan bahawa Allah kita begitu berkuasa. Dia boleh menyelamatkan kita daripada segala musuh kita dan segala dosa kita, saudara dan saudari. Ya, kita mungkin terperangkap oleh dosa. Tuhan boleh membebaskan kita. Kita mungkin terancam oleh musuh kita. Hari-hari mengancam kita, hari-hari menakutkan kita. Musuh ini kita boleh dibebaskan daripada musuh. Tuhan boleh menyelamatkan kita daripada dosa dan musuh ini. Saudara dan saudari, apakah dosa yang mengkongkong kamu hari ini? Tuhan boleh membebaskan kamu. Siapakah musuh yang selalu mengancam kamu? Tuhan boleh menyelamatkan kamu daripada tangannya.
Ayat 10. Aku diam dan tidak membuka mulutku kerana inilah perbuatanmu. Pemazmur kata, kita harus berharap kepada Tuhan kerana segala yang berlaku di atas kita ini adalah dijadikan, diizinkan oleh Allah pencipta ini. Amin. Saudara dan saudari, COVID-19 diizinkan Tuhan. Saya yakin kalau kita imbas kembali dalam COVID-19 ini, banyak kebaikan. Pagi ini waktu saat teduh dengan kawan-kawan, ada seorang kawan yang kata suaminya selama ini tidak turun sembahyang, tapi oleh kerana COVID-19 dia bersama-sama sembahyang dengan keluarga. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan kadang-kadang juga mengizinkan sesuatu malapetaka berlaku di atas kita, tetapi ada rencananya yang luar biasa, yang termulia. Saudara-saudari, kita patut berharap kepada Tuhan. Ayat 11, janganlah hukum aku lagi. Aku hampir mati kerana pukulanmu. Saudara-saudari, Tuhan ini Tuhan yang mengadili dan menghukum kita. Jadi saudara dan saudari, kita tidak dapat menyembunyikan diri daripada mata Tuhan. Dia berada di seluruh dunia, di mana-mana tempat ada Tuhan. Saudara dan saudari, jadi kita harus berharap kepada Hakim Muktamad ini. Apakah dosa yang kita lakukan sekarang ini? Kita tidak mungkin sembunyikan dia. Kita hanya boleh bertaubat dan teruskan berharap kepada Tuhan untuk menakluki cubaan dan godaan dosa ini. Saudara dan saudari, seterusnya ayat 12. Engkau menghukum dosa manusia dengan teguranmu dan seperti gegat engkau memusnahkan kesukaan mereka. Sesungguhnya hidup setiap orang seperti hembusan nafas sahaja. Saudara dan saudari, segala kesukaan manusia, tak kira kamu suka wang kah, suka falari kah, suka amoy kah, suka apapun, Tuhan boleh memusnahkan dia dengan sekelip mata. Bahkan hidup yang kita agung-agungkan ini, hidup yang kita usahakan selama ini, saudara dan saudari, seperti hembusan saja, begitu singkat. Dan saudara-saudari, Tuhan boleh mematikan kita pada bila-bila masa. Itulah saudara dan saudari, banyak pilihan kita boleh buat. Tetapi bila kita dilahirkan, kita tidak dapat buat pilihan. Bila kita mati pun, kita tidak dapat buat pilihan. Kerana segala kelahiran dan kematian itu adalah takdir Tuhan, yang ditentukan Tuhan. Tuhan yang menentukannya. Tak kira kita berusaha begitu gigih, bila Tuhan mahu menarik balik hidup kita, nafas kita, tiada seorang yang boleh melawan ataupun menghalangnya. Saudara dan saudari, nah, inilah Tuhan kita yang mulia, yang bertakhta, yang berkuasa dan juga berhubungan rapat dengan manusia. Dia melakukan segala sesuatu untuk manusia, saudara dan saudari. Itulah saudara dan saudari, kita harus berharap sepenuhnya kepadanya. Jadi ayat 13 dan ayat 14. Berhadapan dengan Allah yang berkuasa, bertakhta, yang berhubungan dengan manusia. Apa yang kita boleh buat, saudara dan saudari? Ayat 13 dia kata, dengarlah doaku ya Tuhan, dan sambutlah rayuanku. Janganlah diam ketika aku menangis. Aku menjadi tetamumu hanya untuk sementara seperti nenek moyangku. Janganlah ganggu aku supaya aku dapat sedikit kebahagiaan sebelum aku meninggal dan tiada lagi. Nah, saudara dan saudari, baru tadi di ayat 12 kita tahu Tuhan memusnahkan kesukaan manusia. Ya saudara dan saudari, ini satu paradoks. Dari satu pihak, Tuhan memang tidak suka kita minta-minta untuk perkara duniawi. Tapi di ayat 13-14, dia juga mengizinkan kita meminta, memohon kepada dia. Dia berkuasa, dia bertakhta, dia ada hubungan dengan kita. Tapi dia izinkan kita memohon, merayu, meminta dengannya. Saudara dan saudari, apa yang pemazmur minta di sini, saudara dan saudari? Dia kata, jangan ganggu aku supaya aku dapat sedikit kebahagiaan sebelum aku mati. Pemazmur ini pun minta, sebelum saya mati, berilah sikit keseronokan, berilah sikit kegembiraan, berilah sikit kebahagiaan kepada saya. Saudara dan saudari, nah, kalau kita imbas kembali setiap hari dalam doa kamu, apa yang kamu minta kepada Tuhan, saudara dan saudari? Kebanyakan yang kita mohon itu adalah perkara duniawi. Kesehatan lah,
kebahagiaan keluarga lah, duit lah, kuasa lah, kerja lah. Betul tak saudara-saudari? Ini semua duniawi yang Tuhan boleh memusnahkan. Tapi Tuhan izinkan. Kadang-kadang bila kita mohon, Tuhan juga memberi dan mengurniakan kepada kita. Walaupun itu perkara duniawi. Saudara dan saudari, Tuhan begitu mengasihi kita. Marilah kita berharap kepadanya kerana Dia berkuasa, Dia bertakhta, Dia mempunyai harapan dengan kita. Kita bersyukur Tuhan memberkati hari Tuhan ini. Amin.